InsyaAllah minggu kedua kita akan bincangkan falsafah dan pencucian jiwa. Penerangan ringkas haji dan umrah. Okey, falsafah. Apa makna falsafah? Mana? Ataupun dipanggil hikmah. Jadi falsafah ataupun hikmah suatu disebut kalau kita tengok dalam kamus dewan, dia kata suatu benda yang tersirat di sebalik yang tersurat. Falsafah haji ataupun hikmah haji. Maknanya dalam haji itu ada apa? Dalam haji itu ada apa? Bukan haji semata-mata haji, tapi haji itu didokong dengan komponen-komponen itu, barulah yang dimakan haji. Kalau kereta mes ke barak, bukan mes tu yang boleh gerakkan, tapi hasil daripada komponen-komponen tu yang boleh membantu mes BMW dan sebagainya boleh bergerak. Begitulah haji ini, dia hasil dokongan daripada komponen-komponen yang ada dalam tu. Dengan komponen-komponen itulah haji itu akan melahirkan haji yang mabrur. Jadi kalau kita tidak memenuhi kehendak-kehendak komponen-komponen tu, contohnya kalau kita tak bubuh minyak hitam, tak bubuh air, main jalan dah, apa jadi kereta tu? Kereta tu akan rosak ataupun kereta tak akan sampai tempat yang kita tuju. Begitulah haji. Kalau kita tak memenuhi kehendak-kehendak tuntutan dalam apa yang adalah haji itu kita boleh buat haji, tapi haji itu belum tentu lagi mendapat haji yang mabrur. Nabi kata, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un jannah. InsyaAllah, baik kita tengok. Okey, ini di antara lafaz talbiyah. Lafaz untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama gemakan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Okey, makna pun kita sedia tahu dah, insyaAllah. Baik, terusnya kita tengok kandungan-kandungan yang kita akan bincangkan pada malam ni. Kalau sempat, dia ada 12 kandungan. Confirm, tak habis dah. InsyaAllah, yang pertama sekali, talbiyah dan pengertiannya, hikmah dan falsafah haji, adab sebelum menunaikan haji dan umrah, penyucian jiwa, sifat-sifat terpuji dan tercela, menjauhi amalan-amalan syirik, khurafat dan bid'ah, pengertian haji dan umrah, dalil kewajipan haji dan kelebihan ibadat haji, pengertian haji mabrur dan panduannya, syarat wajib haji dan umrah, perbezaan antara rukun haji dan umrah, carta ataupun rajah aliran mengerjakan haji. Ada 12 komponen yang kita akan bincang malam ni. InsyaAllah pasti kita akan habis, pasti sampai hingga ke jam 4 pagi. Baru habis. Tapi tak apa, kita tengok mana yang dalam lah. InsyaAllah. Baik. Yang dikatakan hikmah haji. Apakah hikmah haji? Hikmah haji atau falsafahnya. Apakah kerahsiaan apa yang ada dalam haji tu? Kita tengok yang ni. Hak ni bagi gerak sikit. Baik, yang dikatakan haji ni, dalam haji tu, yang kata falsafah, cakap penuh dengan falsafah, maknanya sesuatu yang tersirat sebalik yang tersurat. Yang ada dalam haji tu apa? Yang pertama sekali ialah pengorbanan. Dalam haji sebenarnya, kita diminta untuk berkorban. Berkorban barulah nama haji. Kalau haji itu tanpa pengorbanan, maka tidak
dapat haji, tapi haji yang kita harap-harapkan, haji yang Allah terima, mungkin tidak Allah terima. Okey, maknanya, sebab apa dalam haji ni, memang suatu amalan yang amat susah, yang amat sukar. Oleh itu, kita memerlukan dengan pengorbanan. Kita mai kursus haji ni pun, suatu pengorbanan. Mai daripada jauh, di sana, dekat Ipoh sana, datang ke sini, di Kedah sana, datang ke sini. Dan berbagai lagi lah. Semua ni pengorbanan. Itulah haji sebenarnya. Kena berkorban. Korban jiwa kita dan raga-raga sekali. Bukan dekat jiwa, raga-raga kena berkorban. Korban segala fikiran kita, korban masa kita, korban duit kita, korban segala-galanya untuk haji. Jadi haji ni memerlukan kepada pengorbanan. Diminta untuk berkorban. Sebagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan bahawa Allah Ta'ala ni nak meredai kehidupan kita ni, Nabi Ibrahim diminta berkorban. Korban Nabi Ibrahim, korban yang luar biasa. Korban hinggakan menyembelih anak sendiri semata-mata untuk mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim laksana dengan jayanya. Tetapi laksanaan itu Allah Ta'ala ganti dengan seekor kambing sebagai tanda membalas segala pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Jadi pengorbanan yang kita buat ni Allah akan balas. Balas apa? Allah bagi satu hadiah, iaitulah haji mabrur, insya-Allah. Kerana kita tak boleh sembang banyak-banyak. Kalau tuan-tuan nak baca lebih banyak lagi, kena membacalah. Sebab kita ni, saya terbacalah satu buku, kita ni dalam 46 negara ni, kita termasuk negara yang ke-6 yang suka membeli buku. 46 negara di dunia ni, kita masuk negara yang ke-6 yang suka beli buku. Tetapi sayang, suka beli buku, tapi tak suka baca. Beli je. Sebab kita ada pesta buku. Pesta buku kan. Menedok negara mana ada pesta buku? Kita Malaysia ya. Tapi sayang, hanya tak baca. Beli tapi tak baca. Buat timban, buat timbun lah rumah kita. Macam-macam buku. Tapi tak baca. Itulah. InsyaAllah kita balik baca insyaAllah. Baik, yang kedua. Dalam haji ni sebenarnya ada satu cita-cita. Dalam satu ini saya menunjuk satu cita-cita, satu hasrat. Hasrat apa? Hasrat untuk nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam haji lah kita boleh mencari keredaan Allah. Sebab kerja haji ni kerja yang amat, kerja yang memerlukan pengorbanan daripada duit ringgit kita, masa kita dan tenaga kita. Maka kita mendiman satu cita-cita untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah dah redha, insya-Allah Allah akan hadiah kepada kita satu haji yang Allah terima, itu haji mabrur. Dalam haji ni kena ada satu cita-cita. Kena pasanglah. Jangan kita buat haji ni semata-mata kita tawa, sa'i dan bergunting. Betul kita pun dah buat semua rukun-rukun haji, syarat haji, kita kata dah buat haji. Tetapi kita tidak ada satu matlamat, hadaf kita tu. Untuk apa kita buat haji ni? Untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk dapat keredaan Allah Ta'ala, banyaklah kerja-kerja yang kita kena buat. Banyak kerja kena buat. Banyakkan tawaf, banyakkan baca Quran, banyak tolong orang, banyakkan i'tikaf, banyakkan zikir dan sebagainya lagi. Okey, yang ketiganya, persamaan. Dalam haji kita ni sama aja. Sebab tu kita pakai kain ihram tu bila berniat, pakai kain ihram raja ke sultan ke bila pakai ihram. Tak ada pingat-pingat yang tersemat di badan dia. Hanya kain putih biasa. Maknanya kita sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lebih, tak ada kurang. Yang lebihnya ialah takwa dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin aw unsa waja'alnakum
kum apa ni Allah waja'alnakum syu'uban. Allah jadikan kita ni berpuak-puak, berkelompok untuk apa? Li ta'arafu, untuk kita saling kenal mengenal. Bukan kita saling bangga membangga, kenal mengenal. Dan Allah Ta'ala kata sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan keturunan, bukan bangsa, bukan apa. Yang paling mulia ialah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni sama aja. Dalam haji jangan ada sifat kita ni lebih daripada orang. Kita sama saja. Jadi kalau kita duduk dalam bilik kita tu kadang-kadang kalau muassasah duduk satu bilik tu macam-macam. Ada yang penoreh getah, ada yang pengetua sekolah, ada yang Datuk Seri. Duduk dalam kelompok bilik tu. Jadi kita sama saja, tak ada lebih, tak ada kurang. Kita kena paksa diri kita untuk menyamakan kedudukan kita bersama dengan orang lain, insya-Allah. Yang keempatnya, dalam haji ini sebenarnya ada pengampunan dosa. Dalam haji ini ambil kesempatan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun. Dalam haji ini doa kita, permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu yang menyedih kalau hari ini kita tengok orang-orang berdoa, adab doa tu tak ada. Doa-doa tapi adab cara doa. Sebenarnya kita berdoa ni, tangan kita membuka tangan kita. Tapak tangan kita kiblat dia adalah langit. Langit gitu. Bukan doa begitu. Pegang mulut. Bukan doa begitu. Kalau kita semayang tak menghadap kiblat, tak sah semayang kita. Kalau berdoa, tangan tak menghadap kiblat, doa tu kemungkinan Allah Ta'ala terima. Doa gini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Doa-doa. Tapi cara tu macam tidak ada kesungguhan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seolah kata, nak bagi, tak bagi sudah. Seolah gitu. Tak ada kesungguhan. Sepatutnya kita buka tangan dan kiblat dia langit. Tangan ni kiblat dia langit, bukan kiblat dia Kaabah. Kalau kiblat Kaabah, doa gitu. Tak gitu. Doa gitu. Habis saja doa, Nabi kata, wamsahu biwujuhikum. Sapulah muka kamu. Lalu kita sapu di mana? Yang pakai spek mata, sapu hidung. Hidung ya. Sepatutnya, wamsahu biwujuhikum. Sapulah seluruh muka kamu. Tu cara doa. Pada hari ini kita boleh buat pembetulan, kita ubah cara kita doa tu. InsyaAllah ini dikatakan oleh para ulama cara berdoa. InsyaAllah. Hai. Lari. Okey. Jadi, dalam haji ini, Allah Ta'ala akan mengampun dosa kita. Saya ada pengalaman. Satu jemaah, dia tawaf. Bila tawaf, lepas tawaf tu, dia terjatuh. Bila jatuh, dia kata, saya telah berzina dengan sekian-sekian orang. Dia memang isteri dia ni. Jatuh-jatuh dia kata, ya Allah, aku telah berzina dengan sekian-sekian orang. Sebelum datang ke Mekah ni, ya Allah. Subhanallah. Allah live, Allah buka. Isteri dia yang di sini tu, apa perasaan isteri? Suami sebenarnya selama ini dia telah berzina dengan sekian orang. Dah berpuluh kali dah. Cerita di atas Kaabah tu. Maknanya, di sanalah kita minta Allah Ta'ala tutup aib kita. Tak mustahil. Bila Allah buka, dia sendiri yang buka. Dia kata dia pernah minum marak dan sebagainya lagi. Jadi maknanya rakan-rakan anak-anak isteri yang bersama dengan tu, alangkah malunya dengan perbuatan ayah dia, dengan perbuatan isteri dia. Jadi maknanya kita kena minta ampun dalam haji ni, peluang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jangan lupa. Dalam haji ni ada satu cara ialah dalam haji ni kita Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita.
Yang seterusnya, dalam haji ni, kita kena sabar. Dalam haji kena banyak sabar, kena banyak tabah. Dalam haji ni. Tetapi, dalam musim haji ni, para jemaah telah membuat satu pengumuman kepada tabung haji bahawa dalam ceramah-ceramah apakah kami tak mau dengar satu perkataan, iaitu perkataan sabar jangan disebut di mana-mana dalam kuliah ke taklimat ke apakah, jangan sebut kalimah sabar. Subhanallah. Bukan satu cerita dogengan ni, ini real betul. Melampau dah jemaah hari ni. Wallahu a'lam. Apa nak jadi ni? Dia pergi Mekah ni nak buat apa? Nak honeymoon ke? Dia nak makan buah timun ke? Ataupun dia nak berehat ke? Apakah? Sampai tahap tu. Tak bagi sabar. Sebab kerja haji ni, kerja yang sulit, yang sukar. Maknanya perlu sabar. Sabar ni tahan. Kalau suhu dia mencapai sampai 60 darjah, sabar, tahan. Kita ada Allah. Kita kata kita panas. Kita tengok orang lain tu tak panas pun. Dia pakai ihram, selimut di Arafah walau cuaca panas. Selimut. Jangan nampak satu ruang badan dia. Selimut. Nampak dia cool je. Yang lain tu macam cacing kepanasan. Kain atas tak ada dah. Habis dah. Dua kerja angkat kain. Aduh. Lutut-lutut ni nampak dah. Kalau boleh buka semua dah. Macam cacing kepanasan. Ke hulu, ke hilir, ke hulu, ke hilir. Yang lain cool ya. Jadi maknanya kalau kita sabar, akan datang pertolongan Allah. Siapa yang tak sabar, maka tak ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam haji ni kena sabar. Kalau nak dapat haji mabrur. Jadi banyak komponen. Dan yang seterusnya, dalam haji ni kena ada persaudaraan dan ta'aruf. Kita kena berkenal-kenalan. Satu lafaz yang kita ucap, semua akan faham. Dan ucapan persaudaraan ni, kita hari ni, yang masalah Nabi kata, kita hanya bagi salam kepada orang yang kenal. Orang tak kenal, tak bagi salam. Padahal salam ni, orang kenal ke, tak kenal ke, kita nak bagi salam. Apa dia? Assalamualaikum. Dengan kalimah salam ni, seluruh dunia faham. Jadi kita kena jumpa, bagi salam. Sebab dia ada persaudaraan. Kita kena ada ta'aruf. Berkenal-kenalan. Supaya kita hilangkan sifat sombong, sifat takabur yang ada pada kita ni. Sebab kita ada jawatan di negara kita. Kita bawa jawatan tu sampai ke Mekah, kita duk sombong lagi. Sesiapa yang berada di depan Kaabah, kalau dia masih sombong lagi, subhanallah. Jadi mana bila sampai di Kaabah tu, tak ada lagi kebesaran kita. Kita hanya nampak Kaabah ni. Ini rumah Allah Ta'ala yang paling hebat, yang paling mulia. Semuanya hina dina belaka. Jika ada perasaan tu. Dalam haji pula ada apa? Ada cabaran akhirat. Ada gambaran akhirat. Dalam haji ini dibawa kita sebagai gambaran akhirat. Gambaran akhirat. Kita bawa pergi mana? Dia pergi ke Arafah, lambangkan kepada Yaumul Mahsyar. Pergi ke Muzdalifah, lambangkan kepada alam kubur. Di Mina, lambang kepada kita menanti di sana untuk mengetahui kita ni sa'adahkah ataupun syaqawah. Celakakah, bahagiakah, ke nerakakah, ke syurgakah. Duk 3 hari di Mina tu seolah-olah menunggu keputusan. Jadi jangan pergi mana lah. Duduk di Mina nak tunggu keputusan. Kita ada duduk Mina balik ke Mekah. Tidak Mekah, mai Mina. Balik tidak Mekah. Jadi konsep dia lari. Duduk di Mina tunggu. Tunggu ni nak dengar keputusan ni. Kalau kita lari nanti, bila orang umum kita tak dengar. Jadi berapa ramai yang pergi haji, hilang konsep hikmah ni. Hilang konsep falsafah. Jadi gambaran akhirat. Bila kita berada di kota Mekah ataupun di masyair, tempat-tempat untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang seterusnya, falsafah haji ni kita melawan hawa nafsu. Kita sedang melawan hawa nafsu. Okey, hawa nafsu kita ni, kita tengok. Okey. Nafsu ni ada 7 tingkat. 7 tingkat. Yang pertama dia panggil nafsu amarah. Ni. Nafsu amarah ni nafsu yang tak akan tunduk kepada kebenaran. Segala kebenaran dia tolak. Dia tak mau kebenaran, dia tak mau nak buat kebaikan. Ini orang ini kalau ada begitu cara dia, dia sudah ada nafsu amarah bagi dia. Nafsu amarah ni Allah Ta'ala kata dia sentiasa mengajak untuk buat jahat-jahat, buat yang tak elok. Buat benda dan maksiat, buat durhaka pada Allah. Tak mau kebaikan, nak buat juga kejahatan. Ini bagi orang yang nafsu amarah. Nafsu amarah tak ada lah ni. Dia tak mau mengaji ni. Nafsu amarah dia tak nak. Tapi kita Alhamdulillah, nafsu amarah mungkin lepas lah. Kita tengok yang peringkat yang kedua. Kita lawan-lawan, kita naik darjat kita di nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni dia pun dah mula main mengaji. Macam kita ni, ada nafsu lawamah. Mula main mengaji. Mau kebaikan, tapi maksiat duk teringin lagi. Kadang-kadang layar juga gambar-gambar yang tak elok. Lagi astagfirullahalazim. Layak lagi astagfirullahalazim. Maknanya dia masih lagi teringin terliuk benda-benda maksiat. Tak selamat lagi. Tak selamat lagi. Lawan lagi. Dia naik pula nafsu kita. 3. Nama dia mulhamah. Mulhamah ni maknanya dia amalan banyak dah. Amalan banyak dah. Kadang malam banyak. Kadang-kadang terjebak juga dengan maksiat. Terjebak juga. Tapi dah banyak dah amalan maksiat ni. Tapi masih terjebak lagi. Masih tak selamat lagi. Dan kita lawan, kita akan sampai nafsu mutmainnah. Mutmainnah. Siapa yang berada di nafsu mutmainnah ni, nafsu yang selamat. Nafsu yang selamat. Kata ulama, kalau kita tak naik nafsu hak tinggi-tinggi pun, berada di nafsu mutmainnah pun dah cukup dah. Dah cukup dah. Nafsu mutmainnah ni, dia tak mau dah kejahatan. Jahat-jahat tak mau dah. Ada tak di kalangan kita? Jahat tak mau dah. Dengar saja orang mengata, lari. Dia tak tupang sekaki. Ni orang mengata, cerita lah. Dia pun duk dengar lagi benda yang tak elok. Tapi nafsu mutmainnah ni tak mau dah. Tak mau orang mengata kat orang, maksiat-maksiat tak mau dah, tengok gambar tak elok tak mau dah. Selamat. Lawan lagi, dia akan naik lagi nafsu radiyah. Radiyah ni nafsu ni, siapa ada nafsu ni, kalau dia tinggal sembahyang sunat, dia akan qada. Yang wajib tu telah lah. Kalau dia tertinggal sembahyang tahajud ke, sembahyang duha ke apa-apa, besok mungkin dia akan qada balik. Kalau dia tinggal sunat subuh, qabliyah subuh tertinggal, maka lepas tu dia akan qada balik sunat qabliyah subuh. Bagi orang ni, kalau ada orang yang sudah suka qada benar sunat yang ditinggal, dia sudah berada nafsu radiyah. Dah selamat dah. Lepas tu lagi naik lagi nafsu mardiyah. Mardiyah ni had yang makruh haram bagi dia. Makruh tak makan dah. Maknanya benar-benar sunat bagi dia wajib. Duha bagi dia wajib. Tahajud bagi dia wajib. Dia sunat tapi bagi dia, dia tetap buat, dia buat macam benda tu wajib. Ini pada nafsu mardiyah. Ada di kalangan kita ni. Jangan habaq ke orang. Hanya kita sahaja. Kita, kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, kena berusaha lah. Tapi kalau tak naik hak ni pun, kata ulama, ada hak ni pun cukup dah. Okey. Dia akan naik lagi kalau kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Naik lagi nafsu kamaliyah. Nafsu ni tak dapat dicapai oleh orang biasa, melainkan para nabi-nabi dan rasul-rasul. Nafsu kamaliyah ni, nafsu yang sempurna, orang biasa tak boleh mencapai. Hanya nabi-nabi dan para rasul-rasulnya. Jadi kita ni sedang, dalam haji sedang melawan. Duk lawan. Seolah melawan nafsu-nafsu kita untuk nak menaikkan tingkat nafsu kita hingga kepada
mutmainnah, ataupun sampai radiyah, ataupun sampai ke mardiyah. Dekat tu je. Kamaliyah tak akan sampai. Nah, okey, baik. Okey, kita akan tengok. Baik, seterusnya dalam haji ni dia ada fadilat. Fadilat maknanya dalam haji ni ada kelebihan-kelebihan yang patut kita kena cari. Dalam haji kita tengok tempat-tempat yang mustajab doa. Tempat mustajab doa sebab dia kejar fadilat-fadilat ni. Dalam haji ni kita kena kejar segala kelebihan-kelebihan yang ada di kota Mekah. Doa di tengah malam, doa di multazam, doa di Safa, doa di Marwah dan sebagainya. Doa di tempat pintu, tempat pancuk emas dan sebagainya lagi. Jadi orang buat kerja haji ni, inilah benar-benar yang perlu dicari untuk menyokong hadis dia haji dia ni supaya haji itu dapat haji yang mabrur. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang dapat haji mabrur. Boleh senang disebut tapi nak dapat memerlukan kepada pengorbanan dan sebagainya lagi. Hanya Allah Ta'ala saya tahu bila akhirat nanti Allah akan istiharkan nama-nama sekian di dunia dulu dia dapat haji mabrur. Allahu Akbar. Nama sekian-sekian di dunia dulu dapat haji maksus. Dunia dulu dia dapat haji makbul. Dekat makbul ya. Pulang bin pulang dunia dulu dapat haji mardud. Haji yang ditolak. Na'udzubillah. Di sana kita akan diisytiharkan. Kita akan rasa menyesal yang amat sangat. Jadi sebelum kita menyesal, para ulama telah menyenaraikan benda-benda yang perlu kita buat semasa buat kerja haji. Sebab tu kita nak pergi haji ni, kita kena jadi lebay dulu. Lebay dulu. Baru jadi lebay, baru jadi haji. Lebay maknanya buat baik, pergi surau, pergi masjid, pergi bank, pergi jadi imam. Jadi lebay dulu. InsyaAllah. Dan yang seterusnya, haji ini sebenarnya semata-mata kita untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tak ada yang lain. Dalam haji ni jangan duk buat perkara-perkara syirik, benda-benda khurafat. Ada jemaah kita masuk ke Masjid Haram tu ada pintu. Diusap pintu tu. Ada. Dia ambil berkat. Berkat pintu masjid. Kadang-kadang pergi ke polis, dia paksa sabur baju polis. Ambil berkat. Polis kata, aku berberkat juga. Ini benar-benar yang boleh membawa kepada syirik. Kita hanya mengabdikan diri kepada Allah sahaja. Jadi elokkanlah. Sebab kita sebenarnya, orang Melayu ni tak buat benda gini. Tak buat. Tapi orang Melayu ni salah satu daripadanya ialah suka mengikut. India buat, dia buat. Tengok India, janggut tu dia. Janggut macam ni, panjang. Dia buat, aku janggut tak ada. Kalau dia buat, aku yang janggut tak ada ni, lagi-lagilah kena buat. Suka mengikut. Saya ada dulu mengaji di masa sekolah-sekolah Arab dulu ni. Dia ada satu buku tu tengok. Dia kata Melayu mudah ikut. Dia buat bandingan. Satu monyet, satu orang ni dia jual terbus. Dia kanak-kanak dia letih. Dia tidur tapi pokok. Tertidur. Dia bangun-bangun tengok terbus hak merah. Satu tak ada. Siapa ambil? Dia langut-langut atas, monyet. Monyet ambil. Monyet pakai bar ke merah. Pakai terbus. Cara mana nak ambil? Nak goncang? Oh, bukan dia main. Dia tahu. Monyet suka mengikut. Dia ambil batu, dia lambung. Monyet pun ambil lambung. Jatuh. Rupanya Melayu yang suka mengikut tu macam monyet lah. Wallahualam. Itu cerita lah kitab betul tak betul. Wallahualam. Tapi agak macam nak sama tak? Suka mengikut. Benar dia tak buat, dia tahu dah. Tapi orang Arab buat. Aku bukan Arab. Dia boleh cakap Arab. Aku tak boleh cakap Arab. Orang cakap Arab buat. Aku yang cakap tak tahu cakap Arab ni. Aku ni
Jahil murakab. Jawi tak reti, Quran tak cakap. Itu jahil murakab. Dia mengikut apa orang buat. Padahalnya, haji ni kita kena tinggalkan semua pengabdian kita hanya kepada Allah semata-mata. Okey? Boleh terang tu? Okey, insya-Allah. Itu maknanya falsafah haji. Untuk dapat haji ni dia ni komponen-komponen dia. Pembantu yang akan membantu kita dapat haji yang mabrur. Bukan senang. Iyalah, balasan dia syurga. Bukan balasan dia ni cokeng-cokeng punya. Ini balasan dia syurga. Syurga, tuan-tuan. Yang besarnya. Kata dalam hadis, syurga ni ada satu pokok. Di pokok tu ada bayang. Ada bayang. Satu kuda yang pecut, dia lari sekuat-kuatnya selama 100 tahun. Tak melepasi bayang lagi. Allahu Akbar. Besarnya syurga. Untuk siapa? Untuk kita semua. Bayang tu, kuda tu pecut 100 tahun. Kalau kita kuda pecut daripada Johor pergi ke Perlis, agak berapa hari? Sehari sampai ya. Jadi syurga besar mana agak? Itulah bayang ni. 100 tahun dia pecut dengan sekuat-kuatnya. Tak lepas bayang lagi. Duduk dalam bayang tu. Inilah menjadi idaman, igawan kita nak masuk syurga Allah. Tapi pengorbanannya cukup besar. InsyaAllah. Baik. Inilah kita tengok persamaan. Sama aja mak. Segala menteri kah, segala apa jawatan JKKK ke apakah semua sama pada si Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita duk bangga. Ini padang Arafah. Ini melambangkan kepada apa haji ini melambangkan kepada padang mahsyar. Inilah satu padang, memang padang mahsyar kita akan dikumpulkan di sini bermula zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul di sini. Dan dia punya panas dia matahari 1 mil, satu jengkal ataupun 1 mil matahari. Lah ni matahari 300 juta batu. Tu pun panas tak sangka. Di akhirat hanya sebatu. Kata riwayat sejengkal. Ni matahari, ni kita. Bayangkan. Jadi maknanya untuk kita nak selamat daripada panas ni, kata Nabi, sesiapa yang suka bersedekah. Maknanya dia akan berada di bayang sedekah dia tu sehingga selesai pengadilan Allah Ta'ala. Allah nak adil amalan kita ni berjuta-juta tahun. Orang yang bersedekah ni dia berada di bawah payungan sedekah dia sampai selesai selamat. Oleh itu, Nabi kata, banyakkan sedekah. Sebab sedekah akan jadi bayang. Kita akan duduk di bawah bayang sedekah kita. Jadi kita tak panas. Orang lain, panas. Jadi, terpulang. Nabi dah habang. Dan Nabi ni dia habang. Dia bukan reka sebab Nabi ummi. Tulis tak tahu, baca tak tahu. Hanya dapat daripada wahyu Allah. Allah berita dekat dia, dia tolong beritahu. Dia tolong sampai je. Tu pun orang tak percaya. Orang kata Nabi yang buat, Nabi reka. Nak reka apa? Dia buta huruf. Tulis tak tahu, baca tak tahu. Kalau Nabi pandai pintar baca, menulis, semua Quran tu Nabi yang tulis. Ini hikmah Allah jadikan Nabi, Nabiyil Ummiyi. Nabi yang tak tahu baca, tak tahu menulis. Inilah gambaran. Di Muzdalifah ni gambaran kepada alam kubur. Alam kubur ni dia ada 3. Satu gelap. Yang keduanya sempit. Si sempit ni sebab apa di Muzdalifah tak ada kemah. Di Mina ada kemah. Luas. Di Muzdalifah tak ada kemah. Bila ada kemah, mungkin negara lain tak akan boleh masuk. Oleh itu, di Muzdalifah ni dikira kawasan antara bangsa. Seluruh dunia boleh mai. Kita tengok Pakistan. Mai. Dia kata, hatta duiti daki dunia duiti dahi Muhammad Celoh. Oh, Pakistan kah? Sebab dia cakap gitu. Oh, kita Pakistan.
Pakistan kah, Turkistan kah, Kazahstan kah, Kelantan kah, Tanjung Rambutan kah, semua duduk sini antara bangsa. Yang ketiganya dalam kubur ni dia ada binatang-binatang yang berbisa. Di sini pun ada kalajengking. Kalajengking pun ada jaga-jaga ni. Sebab tu jangan duk masyarakat batu tu minum hulung tak tahuan. Suluh dulu. Ada bintang berbisa. Macam dalam kubur. Satu sempit, yang kedua gelap, yang ketiga ada bintang berbisa. Dalam kubur pun begitulah. Ni satu orang ni dia tak percaya dalam kubur, dia tak percaya. Dia masuk bersama orang yang mati, sebelah orang mati. Dah azan dah. Okey, kita rehat dulu. Untuk sembahyang Isyak. Lepas tu insya-Allah jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Ke sini juga. Dalam rancangan kursus asas haji. Biar tahu, jangan keliru. Dulu